Alhamdulillah, syukur Allah panjangkan usia kita, Allah lapangkan masa kita, Allah sihatkan tubuh badan kita, Allah tenteramkan akal fikiran dan jiwa kita, Allah usir bisikan-bisikan yang tidak baik daripada hati kita. Dan yang paling penting, Dia yang pilih kita untuk datang ke majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin untuk kali yang ke-47, merangkap kuliah maghrib yang ke-131 di surau ini. Ada orang dia mungkin nak datang tapi Allah tak panjangkan usia dia. Ada orang dia pun mungkin nak datang tapi Allah tak lapangkan masa dia. Ada juga orang yang mungkin nak datang tapi Allah tak sihatkan tubuh badan dia. Dia nak datang tapi Allah tak tenteramkan fikiran dia. Dia nak datang tapi Allah tak buka hati dia. Dan mungkin Allah tak pilih dia untuk datang. Jadi kita sangat-sangat bersyukurlah kerana kita menjadi antara orang pilihan Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita akan mengimbas kembali flashback pelajaran kita dalam kuliah yang lepas. Ini kira ulang kaji lah ni. Dalam kuliah yang lepas kita melihat secara keseluruhannya 10 tugas-tugas ataupun adab-adab seseorang penuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Yang pertama, kena sucikan hati. Yang kedua, kena kurangkan hubungan dengan hal-hal keduniaan. Yang ketiga, kena merendah ilmu, merendah diri dengan ilmu dan merendah diri dengan guru yang mengajar ilmu itu. Yang keempat, jangan menyebutkan diri kita dalam hal-hal khilaf, kerana kita pun pelajar baru. Yang kelima, kita kena ambil tahu ilmu agama ni secara keseluruhan. Ambil tahu secara keseluruhan terlebih dahulu, kemudian barulah nanti kita tahu kita nak tuju yang mana yang kita nak mahirkan. Yang keenam, kita kena mendahulukan ilmu mana yang lebih penting berbanding ilmu-ilmu yang penting-penting. Ilmu agama ni banyak, boleh kata semuanya penting-penting, tapi dalam yang penting-penting tu ada yang lebih penting. Yang tu yang kita nak kena dahulukan. Sebab apa? Usia kita di dunia ni pun tak lama. Kalau kita nak kaji semua ilmu agama ni memang tak sempat. Jadi kita kena bijak dalam memilih. Yang ketujuh, kita kena ikut tertib dalam belajar agama. Yang kelapan, kita kena tahu cara nak nilai ilmu. Ilmu mana yang lebih mulia, ilmu mana yang kurang mulia, ilmu mana yang tak mulia. Yang kesembilan, kita kena betulkan niat kita belajar untuk jangka masa yang pendek ini, iaitu nak ubah diri kita dulu. Dan yang ke-10, kita faham hubungan antara ilmu dengan matlamat yang kita nak capai. Jadi kita tengoklah, seimbas lalu balik untuk menyegarkan balik fikiran kita, ingatan kita. Yang pertama, kita kena sucikan hati untuk belajar ilmu. Sebab apa? Ilmu ni sifat dia mulia. Oleh kerana sifat dia mulia, maka dia kena letakkan di tempat yang mulia juga. Kita nak masukkan sesuatu yang mulia ke dalam hati kita pun kena mulialah juga. Barulah kena. Kalau tidak, seumpama kita nak ambil sebiji permata, kita bungkus dengan kain buruk, tak kena lah. Sebiji berlian kita bungkus dengan pembalut dia dengan daun keladi, tak kena lah. Kurang-kurang pun dia punya tapak nak letak berlian tu daripada perak, barulah kena. Kan? Disebabkan ilmu ni mulia, maka hati kita pun kena mulia, barulah dia masuk tu cantik. Kemudian ilmu memang penting. Mana-mana ilmu pun penting, lebih-lebih lagi ilmu agama. Tapi sepenting-penting ilmu, yang lebih penting lagi ialah roh ilmu tu. Ilmu dengan roh ilmu ni ada perbezaan sikit. Ada orang dia ilmu banyak, tapi roh ilmu dia kurang. Contohnya, orang belajar agama sampai ke peringkat tinggi, tapi dia gilakan harta. Ilmu banyak, tapi roh ilmu tu dia tak ada. Dia belajar tinggi, tapi dia bertabarruj. Dia belajar tinggi, tapi dia menolak peraturan-peraturan yang Allah tetapkan. Dia tak dapat roh ilmu. Ilmu banyak, roh ilmu tak ada. Kemudian kita ada sentuh tentang keajaiban air.
Kita bagi tahu dulu, air ni dia bersifat perakam. Kita letak di mana-mana pun dia merakam apa yang berlaku di sekitar dia dalam bentuk rupa dia. Dalam badan kita pun penuh dengan air, dalam otak kita pun ada air. Sebab itu kalau kita bacakan ayat-ayat Quran, dia mengubah zat-zat air dalam badan kita, dalam otak kita. Okay. Adab yang kedua, kena kurangkan hubungan kita dengan hal-hal keduniaan. Keduniaan kita nak juga, tapi kena kurangkan. Terutamanya budak-budak baru belajar. Kalau dia duduk di rumah kita ni, macam-macam dugaan kawan-kawan buat di sekeliling rumah ni, kita hantar dia pergi belajar jauh sikit, ke pesantren ke pondok ke. Di sana dia dapat ilmu agama dengan lebih mudah, dengan lebih banyak. Yang ketiga, kita kena merendah diri dengan ilmu dan dengan guru yang mengajar ilmu itu. Kata Imam Al-Ghazali, antara contoh orang yang sombong, dia ni pilih-pilih untuk guru. Dia nak belajar dengan tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh yang ada nama, tokoh-tokoh yang masuk televisyen. Dengan orang-orang biasa-biasa dia tak mau belajar. Dengan ustaz kecil-kecil tak mau belajar. Dengan ustazah kecil-kecil tak mau belajar. Yang menyebabkan akhirnya dia tak belajar pun. Sebab dia nak tunggu nak belajar dengan orang yang hebat-hebat. Nak belajar dengan siapa? Dengan orang lulusan universiti saja. Nak belajar dengan orang yang ada title ustaz-ustazah saja. Nak belajar dengan orang yang tulisan orang tu, artikel orang tu masuk dalam forum-forum, dalam internet, dalam tempat-tempat yang hebat-hebat. Dengan orang-orang biasa tak mau belajar. Yang ni antara contoh orang yang sombong, kata Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali lagi, kita jangan mempertikai ataupun mempersoalkan satu-satu ilmu sebelum sampai waktunya. Lebih-lebih lagi kalau Tok Guru kita pesan macam tu. Sabar dulu, jangan tanya lagi sebulan je. Lepas sebulan tu baru saya cerita apa benda nak berlaku ni. Dak Tok Guru, saya nak tahu sekarang juga. Dia belum sampai masa dia nak cerita, dia tak sesuai.